السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، نبي الرحمة وشفيع الأمة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan carilah bekalan, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Kita telah menunaikan ibadah puasa Ramadan yang diwajibkan bagi melatih diri menjadi orang yang bertakwa. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang lebih dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang kita diuji dengan sifat sabar yang dilatih dengan ibadah puasa bulan Ramadan, yang menjadi salah satu daripada tanda orang-orang yang bertakwa yang dinyatakan oleh firman Allah, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kemiskinan, kesakitan dan perjuangan, mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Firman Allah Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Demi sesungguhnya kami Allah menguji kamu dengan sesuatu perkara yang menyebabkan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian, hilangnya nyawa, kekurangan hasil buah-buahan, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Mereka ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita dipanggil kembali kepadanya. Mereka itu mendapat selawat, yakni limpah rahmat dan keampunan daripada Allah. Dan mereka orang-orang yang mendapat hidayah, yakni petunjuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sedang diuji dengan wabak yang dinamakan pandemik COVID-19 yang merebak di seluruh pelosok dunia. Bukan sahaja penyakit yang merebak sehingga menyebabkan kematian, bahkan diikuti kesusahan terpaksa menjaga diri dan nyawa yang mendahului menjaga harta. Maka dilakukan berbagai peraturan yang wajib diadakan sehingga menyusahkan kegiatan hidup dan bergerak kerana berbagai-bagai pekerjaan, termasuk urusan belajar anak-anak dan lain-lain.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi petunjuk apabila berlakunya wabak taun dalam hadis yang sahih. An Aisyah annaha akhbarathu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un fa akhbaraha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'adaban yab'athuhu Allah 'ala man yasha' faja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabira ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Rawahul Bukhari wa ghairuh. Maksudnya daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan wabak taun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda memberitahu, sesungguhnya azab yang diutus oleh Allah ke atas sesiapa yang dia kehendaki, maka ia menjadi rahmat kepada orang-orang yang beriman. Maka tiadalah sesiapa yang tinggal di negerinya yang ditimpa bencana wabak taun dan bersabar dan mengetahui bahawa tidak memberi mudarat malaikat mengikut ketetapan Allah kepadanya, malaikat dia mendapat kelebihan pahala syahid. Apabila berlakunya bencana taun Amwas yang terkenal di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka perintah menetapkan dan mengawal pergerakan dilakukan beramal dengan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum menegur Khalifah Umar radhiyallahu anhu kerana melarikan diri daripada takdir Allah, dia menjawab dengan marah, lari daripada takdir Allah dan pergi menuju kepada takdir Allah. Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menegaskan dengan katanya, Inna Allah yaz'u bis sultani ma la yaz'u bil Quran. Maksudnya, sesungguhnya Allah mengizinkan pihak yang berkuasa dalam apa yang tidak dinyatakan oleh Al-Quran. Para ulama telah menetapkan kaedah yang terkenal kepada pihak yang memerintah. Tasarruful imami manutun bil maslahah. Tindakan pihak yang berkuasa mengendalikan urusan negara dan rakyat dilihat daripada segi maslahah, sama ada membawa kebaikan atau menolak kemudaratan. Maka dalam keadaan ujian wabak yang melibatkan semua perkara, pihak yang memerintah memilih pasukan dalam segala bidang pengkhususan masing-masing bertugas dengan teratur secara berjamaah. Maka janganlah berlaku gangguan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab dan bukan berilmu dan berpengalaman. Semua pihak boleh memberi pandangan mengikut peraturan dan adab yang betul. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba'a wal fahsya' birahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Muslimin dan muslimat sekalian, marilah pada hari raya ini kita merasakan betapa besarnya nikmat iman dan Islam yang dikurniakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kematian di dalam iman dan Islam sahaja yang diredai oleh Allah sebagaimana firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati malaikat kamu di dalam keadaan beragama Islam. Pada hari ini juga hendaklah kita ingat betapa besarnya nikmat persaudaraan Islam yang dianjurkan di dalam Islam. Tanda iman seseorang ialah dia kasih kepada saudara seagama dengannya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari. Tidak beriman, yakni tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana kasihnya kepada dirinya sendiri. Sehubungan itu hendaklah lahir di dalam hati setiap orang Islam perasaan sedih terhadap bala bencana dan kesusahan yang menimpa umat Islam di serata dunia. Sama ada mereka yang ditimpa gempa bumi, dilanda peperangan, kemiskinan, kubuluran dan wabak penyakit. Juga terhadap umat Islam yang sedang dijajah, dizalimi dan dibunuh serta ditindas seperti yang sedang berlaku di Palestin, Iraq, Syria, China, Myanmar dan sebagainya. Jika tidak mampu membantu mereka dengan wang ringgit dan tenaga, sekurang-kurangnya melalui doa dan munajat kepada Allah supaya Allah memberi pertolongan kepada mereka dan membebaskan mereka daripada penderitaan dan kezaliman manusia yang dihadapi itu. Pada hari ini, saudara-saudara kita di Palestin, sedang kita di seluruh pelosok dunia menyambut Hari Raya Aidil Fitri dengan penuh kegembiraan. Namun saudara-saudara kita di Palestin, mereka menyambutnya dengan peluru-peluru daripada tentera Zionis Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang berjihad bertaruh nyawa bagi mempertahankan diri mereka dan mempertahankan kota suci Baitul Maqdis daripada tangan Zionis Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kepada umat Islam semua, sesungguhnya jihad perjuangan untuk membebaskan bumi Palestin adalah fardu ain mengikut keadaan umat Islam di tempat masing-masing. Walaupun kita di Malaysia ini berada jauh dengan bumi Palestin, namun tanggungjawab jihad perjuangan untuk membebaskan bumi Palestin tetap terletak di atas bahu kita semua. Sekurang-kurangnya adanya kebencian di dalam diri kita terhadap apa yang dilakukan oleh tentera Zionis Yahudi ke atas saudara-saudara kita di Palestin, dan juga kebersamaan kita dengan mereka dengan doa, munajat dan juga harta benda yang disumbangkan untuk perjuangan mereka. Ketahuilah bahawa sesungguhnya permusuhan kita dengan orang-orang Yahudi bukan kerana nama mereka adalah orang-orang Yahudi. Permusuhan kita dengan mereka bukan kerana nama mereka Banu Israel. Permusuhan kita dengan mereka kerana kekejaman, kezaliman, kemungkaran yang dilakukan oleh mereka, merampas bumi umat Islam dan juga membunuh dan mencederakan saudara-saudara kita di sana. Ketahuilah janji Allah adalah pasti. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan wajib ke atas kami menolong orang-orang yang beriman. Janji Allah Subhanahu wa taala bahawa bumi Palestin satu hari nanti akan dibebaskan. Inilah apa yang telah diberikan berita gembira oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak. Apa yang berlaku pada hari ini adalah permulaan kepada pembebasan bumi Palestin. Satu hari nanti akan berlaku janji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut di dalam satu hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saa'ah hatta tuqatilul yahud wa hatta yahtabi al yahud wara al hajari wasyajar fayaqulu al hajar wasyajar ya muslim ya abdallah hadha yahudi warai ta'ala faqtulhu. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah kamu berperang dengan orang-orang Yahudi, dan sehinggalah orang Yahudi bersembunyi di sebalik batu dan pokok,
Lalu batu dan pokok berkata, wahai orang Islam, ini Yahudi di belakangku, mari dan bunuhnya. Marilah bersama-sama kita meletakkan kebersamaan dan solidariti kita dengan saudara-saudara kita di sana, supaya kita tergolong di kalangan golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Qila aynahum ya Rasulullah? Qala hum fi baitil maqdis wa akna fi baitil maqdis. Akan tetap ada di kalangan umatku satu kumpulan yang menegakkan kebenaran. Musuh-musuh mereka tidak boleh menundukkan mereka, sehinggalah datangnya urusan Allah, iaitu hari kiamat. Lalu dikata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di manakah mereka? Siapakah mereka, wahai Rasulullah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah golongan yang berada di Baitul Maqdis dan di keliling Baitul Maqdis. Itulah saudara-saudara kita di sana yang berada di Baitul Maqdis dan di keliling Baitul Maqdis, sama ada di bumi Gaza, di bumi Syria, di bumi Lubnan, yang sedang berjihad untuk membebaskan bumi Palestin. Walaupun mereka menghadapi cabaran-cabaran daripada musuh-musuh Islam, sama ada daripada kalangan kufar, kuasa besar dunia, Amerika Syarikat, negara-negara Eropah, maupun golongan munafiqun yang bersama-sama dengan Zionis Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, mereka tidak boleh menundukkan saudara-saudara kita di sana. Walaupun kita tidak boleh bersama-sama dengan mereka, tetapi hati kita bersama-sama dengan mereka. Mudah-mudahan kita juga tergolong di kalangan golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dinyatakan tadi. Muslimin dan muslimat sekalian, pada hari yang mulia dan penuh berkat ini, marilah kita membanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan Islam kepada kita setelah melalui berbagai bentuk jihad dan pengorbanan. Tanda kasih kita kepada baginda dirakamkan melalui ucapan selawat dan salam sebagai mematuhi perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi, maka wahai orang-orang beriman, ucapkan selawat dan salam ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla asy-syirka wal musyrikin wan nifaqa wal munafiqin wal zulma wal zalimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma rudd kaidahum ala nuhurihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Palestin wa fi Gaza wa fi al-Iraq wa fi Syria wa fi Kashmir wa fi Afghanistan wa fi Sin wa fi kulli makan. Allahumma qawwi azaimahum wajma' kalimatahum wa thabbit aqdamahum wansurhum ala a'daihim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih sultanana wa a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.